Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita dapat kembali meneruskan siri tadarus dan tadabbur kita, dan pada hari ini kita berada pada ayat-ayat yang terakhir dari surah Hud. Lepas surah Hud, surah Yusuf. Itu kita baca surah Yusuf dah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita baca dari surah Hud ayat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه
وما ربك بغافل عما تعملون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni cerita ayat akhir surah Hud. Cerita menarik hari ni. Abdullah, cerita menarik hari ni. Baik dulu dengar. Cerita dia, kenapa ada orang baik, kenapa ada orang jahat. Kenapa ada orang kafir, kenapa ada orang beriman. Betul tak? Ada orang tanya, kalau tak boleh ke Allah Ta'ala cipta semua orang ni baik belaka? Kan? Atau seorang etis dia tanya, kalau Allah dah tahu bahawa ada dari kalangan makhluk dia yang akan gagal dan masuk neraka, kenapa Allah ciptakan juga manusia? Ada orang tanya macam tu. Orang etis, dia mikir ikut neraca dia. Maka hari ini, ayat ini adalah jawapan kepada semua persoalan tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala kata, "Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Dan kalaulah Tuhanmu wahai Muhammad menghendaki, nescaya atau tentulah dia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. Kalau Allah nak, boleh je Allah Ta'ala ciptakan semua manusia ni satu agama je, tak ada manusia kafir. Kalau Allah berkehendak, boleh saja Allah Ta'ala ni ciptakan semua orang baik, tak ada orang jahat. Dan memang ada pun makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan begitu. Sebagai contoh malaikat, semua malaikat beriman, tak ada seorang pun malaikat kafir. Jadi malaikat tak ada yang kafir, semuanya beriman kepada Allah. Kita tak ada kata malaikat ni kafir ke Islam. Tak. Nama malaikat je semua beriman kepada Allah. Habis tu, kalau Allah boleh berkehendak, kenapa Allah Ta'ala tak jadikan macam tu? Jawapan dia, Allah berkehendak mencipta manusia dengan sifat yang berbeza dengan para malaikat. Lalu Allah Ta'ala kata, wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi Allah tidak berbuat demikian, dan kerana itulah manusia ni terus menerus berselisihan. Terus menerus berselisihan. Jadi Allah ciptakan manusia di mana manusia ni ada yang akan beriman dan ada yang akan kufur. Senantiasa akan berlaku perselisihan. Kenapa? Kalau kita gabungkan ayat-ayat Quran, kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ni untuk diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan khalaqal maut wal hayah, mati dan hidup. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Tujuan apa? Liyabluwakum, untuk Allah menguji kamu. Ayyukum, siapa di kalangan kamu
ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Jadi bila nama ujian, Allah Ta'ala berkehendak mencipta manusia untuk diuji. Nama ujian ni akan ada yang gagal dan akan ada yang berjaya. Dan ujian Allah Ta'ala ni, kalau dia tanya, kenapa manusia saja yang diuji? Kenapa tidak malaikat? Kenapa tidak makhluk lain? Kenapa manusia diuji? Jawapan dia, Allah Ta'ala dulu dah offer kepada makhluk-makhluk yang lain. Langit, gunung, bumi, Allah Ta'ala offer. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Kami tawarkan amanah ini, tanggungjawab nak beriman kepada Allah ni, sebagaimana yang kita sedang jalani sekarang ni. Allah tawarkan kepada 'ala as-samawati, langit-langit, wal-ard, bumi, wal-jibal, gunung, fa'abaina an yahmilnaha, tak sanggup mereka semua untuk memikul amanah ini. Wa hamalahal insan, manusia yang sanggup. Manusia dah ada satu perjanjian dengan Allah. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika mana Allah mengikat perjanjian dengan manusia, dengan anak Adam. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim, waktu Allah ambil dari sulbi-sulbi mereka. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan ke atas mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, mereka pun mengaku, ya Allah, engkaulah Tuhan kami bersaksi. Antaqulu, Allah Ta'ala kata, antaqulu yaumal qiyamah, nanti kamu akan bagi tahu di hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa akan perjanjian ini. Bila manusia datang ke dunia, Allah lupakan manusia kepada perjanjian tersebut untuk diuji manusia dalam kehidupan dunia. Macam orang periksa lah, bila dah masuk dalam peperiksaan, buku tinggal luar. Buku tinggal di luar. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita, setelah berjanji di alam roh, maka kita pun diutus ke alam dunia untuk diuji. Lahirlah kita ke dunia dalam keadaan baby, fitrah Allah Ta'ala jadi putih bersih. Ada mata Allah Ta'ala bagi untuk melihat, ada telinga Allah Ta'ala bagi untuk mendengar, ada hati Allah Ta'ala bagi untuk berfikir. Lahirlah kita ke dunia, keluar dengan panca indera ini. Allah Ta'ala uji kita. Dia pun tunjuk tanda-tanda kekuasaan dia. Tengok matahari terbit dari ufuk timur, tengok gunung yang indah, tengok langit yang luas, tengok burung, tengok sungai, tengok gunung berapi, tengok ikan di lautan, tengok diri kita sendiri, supaya manusia guna mata, telinga, hati dia ni untuk berfikir, siapa Tuhan dia? Siapa Tuhan dia?
Kemudian Allah Ta'ala utuskan lagi Rasul sebagai utusan Allah. Wahyukan pula kepada Rasul tu untuk mengajak manusia kepada jalan menuju Allah. Tak cukup dengan tu, Allah turunkan Al-Quran lagi sebagai wahyu kalam dia untuk menjadi panduan kepada manusia. Lalu ikutlah dia. Tapi manusia dalam keadaan diuji, ada yang tutup mata dia, pekakkan telinga dia, butakan hati dia. Lalu dia tak nampak semua ujian itu, dan dia tak nampak jalan tersebut. Dia pilih untuk ikut jalan dia sendiri. Dia pilih untuk mengikut hawa nafsu dia. Lalu ada yang beriman, ada yang kafir. Itu ketetapan yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Wala yazaluna mukhtalifin. Mereka akan senantiasa akan berselisih pendapat. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Jadi kecuali ada di kalangan mereka yang beriman. Ada. Dalam ujian tersebut akan ada orang yang beriman. Dan di saat mereka beriman, mereka pujilah Allah. Kerana dalam ujian tersebut Allah bagi mata, Allah bagi telinga, Allah bagi hati, Allah hantar Rasul, Allah turunkan Quran, Allah bagi tanda-tanda kekuasaan dia di alam semesta ini supaya manusia kenal dia. Dan Allah permudahkan jalan untuk dia menuju Allah. Jadi pujilah Allah. Maknanya apa? Kita dapat hidayah ni kerana Allah yang bagi hidayah, bukan kerana kita yang pandai. Jangan anggap kita Islam ni sebab tok nenek kita Islam tu. Kita Islam sebab Allah Ta'ala yang anugerah Islam kepada kita. Melalui jalan mana? Semuanya Allah Ta'ala boleh buat. Ada orang masuk Islam sebab dia lahir dalam keluarga Islam. Ada orang lahir sebagai non-Muslim, tapi pertengahan hayat dia dapat belajar, kemudian masuk Islam. Ada orang tok dia kafir, kemudian jaga cucu Islam. Lama kelamaan cucu dia ni dia ajak tok dia, dia kata nanti kalau kita mati belajar di sekolah, orang kafir dia dalam neraka, orang Islam dia tu. Jadi tak nak berpisah dengan tok ni. Ajaklah nenek dia ni masuk Islam. Alhamdulillah lama kelamaan nenek dia terima masuk Islam. Ada orang tak jumpa siapa-siapa pun orang Islam, tapi jumpa Quran. Bila belajar, lepas tu tengok YouTube, tengok sekali masuk Islam. Asbab yang banyak, tapi semua sebab itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah rahmati. Jadi Allah bagi hidayah kepada dia, jadilah dia orang beriman. Wa tammat walidzalika khalaqahum, dan untuk perselisihan dan rahmat itulah Allah menjadikan manusia. Jadi tujuan yang kita sebut tadi, itulah matlamat Allah Ta'ala jadikan manusia. Okey. Wa tammat kalimatu rabbika, dan dengan demikian sempurnalah janji Tuhanmu. La amla'anna jahannama minal jinnah, sesungguhnya aku, kata Allah, aku akan memenuhi Jahannam. Aku akan memenuhkan, boleh tak tahulah bahasa lah ni mana betul, memenuhi dengan memenuhkan. Terjemahan kita memenuhilah. Nak suruh faham, memenuhi dengan memenuhkan ni apa beza dia? Cikgu? Oh cikgu, apa beza memenuhi dengan memenuhkan? Bukan cikgu BM dia jawab.
Memenuhi dengan memenuhkan. Kalau memenuhi ni kita penuhkan tak? Kalau saya penuhi dewan, saya masuk dalam siapa penuh lah. Saya penuhkan dewan, mana saya masuk orang siapa orang penuh kan. Dua-dua ni boleh berlaku. Pada aku akan memenuhi neraka Jahannam pun betul, aku akan penuhkan neraka Jahannam pun betul juga. Nanti kita sebut hadis berkaitan dengan. Tapi janji Allah, la amla'anna jahannam, aku akan penuhkan neraka Jahannam minal kuat bunyi motor dia, minal jinnati wan nasi ajma'in, dari dengan sekalian jin dan manusia yang berdosa. Jadi Allah Ta'ala dah ada satu ketetapan bahawa dari kalangan manusia yang beriman, dari kalangan manusia ni akan ada yang tidak beriman, dan yang tidak akan beriman ini akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Berada di dalam neraka Jahannam. Dan Allah Ta'ala juga akan penuhkan dan penuhi neraka Jahannam. Itu ketetapan dari Allah. Kalau orang tanya, kenapa Allah Ta'ala menetapkan begitu? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Dia yang berhak dan dia berkuasa. Dan di saat dia menentukan itu, Allah ada sebab musabab, Allah ada hikmah kebijaksanaan, dan Allah tidak menzalimi seseorang pun. Ketetapan itu kita dah sebut dah. Beriman dengan takdir dibina di atas dhamman, mengandungi 4 perkara. Pertama, beriman dengan ilmu Allah yang maha luas. Dia dah tahu apa yang belum berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Allah Ta'ala dah tahu dah. Ilmu Allah ni luas, tidak terbatas dengan waktu, tidak terhalang dengan sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu pengetahuan Allah. Jadi itu perkara pertama dalam soal keimanan dengan takdir. Kenapa Allah Ta'ala takdir begitu? Itu ilmu Allah yang tersembunyi dari ilmu kita. Yang kita tahu, Allah maha adil dan Allah tidak menzalimi seseorang pun. Yang kedua, beriman bahawa semua takdir tercatat di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, dengan takdir, beriman bahawa tidak akan berlaku sesuatu pun di bumi ini melainkan dalam takdir Allah, dalam kehendak Allah. Apa yang Allah Ta'ala kehendak pasti berlaku, dan apa yang Allah Ta'ala tidak berkehendak tidak akan berlaku. Maknanya kalau benda tu, sesuatu tu berlaku, kita kata dia berlaku dengan kehendak Allah. Tak akan berlaku benda yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itu beriman dengan takdir, perkara yang ketiga. Yang keempat, tidak ada sesuatu pun terlepas dari takdir. Semua makhluk, hatta sekecil-kecil semut di darat, sekecil-kecil ikan di laut, ikan paus makan makanan dia berapa, 1 tan sehari ikan, 1 tan sehari. Kalau kita nak pera ikan paus letak dalam zoo, nak bagi makan ikan mati. Tapi di laut tu sekecil-kecil plankton, hak dia duk makan, hak ikan ke apa, dia buka mulut dia, semua tu dari sudut plankton yang paling kecil-kecil itu berada dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala kata, wa ma tasqutu min waraqatin fil ard, tidak gugur satu pun daun di bumi, daripada pokok jatuh ke bumi, satu daun. Wala habbatin fi dhulumatil ard, walaupun satu benih dalam kegelapan tanah.
wala ratbin wala yabisin, tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, semuanya illa fi kitabim mubin, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman dengan takdir. Kenapa Allah Ta'ala jadikan manusia begini? Itu nombor satu sekali, ilmu Allah maha luas. Bukan kerja kita nak ta'wil. Ya Allah, kalau orang kata, kenapa engkau jadikan aku manusia? Aku nak jadi burung helang, ya Allah, contohnya. Aku nak jadi apa? Superman. Tak ya, itu bukan kerja kita. Apa yang Allah Ta'ala jadikan, malah kita sepatutnya bersyukur Allah jadikan kita manusia. Sebab manusia adalah the ultimate creation. Ciptaan Allah yang paling agung adalah manusia. Malah benda lain cemburu dengan manusia. Bukan cemburulah, benda lain dia tak ada sifat cemburu tu. Cuma benda lain mereka mendoakan manusia. Saya semalam pergi duduk kat bukit kat Allah, tenang, seronok. Ada tazkirah pagi mari, ada tazkirah, cuma tidak online lah, situ tak ada line. Sambil-sambil duduk tazkirah. Dia kata, ustaz tazkirah sikit. Kita pun tazkirah, mikir gapo. Dia kata, cuba kita fikir, kenapa kita duduk dekat alam ni kita rasa tenang. Kita duduk pokok kau, kita duduk di laut kau, kita rasa tenang. Sebab kita berinteraksi dengan benda hidup. Dan setiap benda hidup ni sebenarnya mereka berzikir kepada Allah. Kita tanam pokok, pokok tu berzikir kepada Allah, bertasbih. Ikan kalau kita pera, ikan tu bertasbih kepada Allah. Semua makhluk lain. Satu. Yang kedua, kita ni pula, kalau kita jadi orang berilmu, orang belajar, ikan yang kita pera tu, dia tu berzikir kita pula, ya, mendoakan kita sebagai ahli ilmu, orang belajar. Tidak ada orang belajar satu ilmu melainkan Allah sebab ilmu yang benar baiklah, ilmu agama dan berkaitan dengan agama, melainkan ikan di laut mendoakan dia, semut mendoakan dia, makhluk-makhluk lain mendoakan, hatta malaikat di langit mendoakan manusia. Jadi jangan pula dia kata aku, kenapa Allah Ta'ala jadi? Syukur, Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai makhluknya yang istimewa. Cuma ada manusia yang tak reti menghargai nikmat ini. Dia lupa untuk mensyukuri Tuhan yang telah menciptakannya dengan penglihatan, pendengaran, pertuturan, dengan hati, dengan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Malah dia jadi khalifah di muka bumi. Dia nak tunggang gajah, gajah tunduk pada dia. Dia nak tunggang kuda, kuda tunduk pada dia. Dia nak berenang di laut, laut pun dia tunduk pada dia. Hatta ikan yu pun kadang-kadang dia boleh berenang dekat tepi ikan yu. Ikan paus pun dia boleh berenang tepi ikan paus. Dia nak gapo? Allah jadikan makhluk-makhluk di bumi tunduk kepada dia sebagai khalifah. Tapi dia lupa bersyukur kepada Allah. Dia malah rasa sombong. Dia rasa dia yang hebat. Dia lupa kepada Allah. Maka layaklah orang ni akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannam, aku akan memenuhi neraka jahannam dengan sekalian jin dan manusia yang berdosa. Jadi janji Allah bahawa neraka ni akan penuh. Allah, banyaknya orang masuk neraka, betul. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Allah akan penuhi keduanya. Syurga pun akan penuh, neraka pun akan penuh. Di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ikhtasamatil jannatu wan nar faqalatil jannatu ma li la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Berbalahlah, berbantah-bantah syurga dan neraka. Syurga neraka pun duk ikhtasamat, maknanya duk bertelaga. Kita ingat orang je tak, tapi syurga neraka ni dia tak terlaga dari surga kafir itu, cuma dia cakap sama-sama dia. Kata syurga, kenapa yang masuk dalam aku ni orang-orang lemah dan orang-orang yang bawah dari kalangan manusia. Golongan-golongan hamba syurga ni, dia duduk dengan neraka ni. Dia kata aku ni kenapa orang masuk aku ni, aku tengok orang-orang lemah, orang-orang peringkat bawah. Syurga kata, maknanya majoriti yang masuk syurga ni orang yang rendah kedudukannya dan orang-orang lemah. Wa qalatin nar, Allahnya main mutu pagi-pagi ni. Abang Fadil kena tapau ni main. Pani kita suruh Abang Fadil tapau dia. Penguasa ni. Dengar je yang tahu dah. Baik. Lupa dah. Cerita mutu ni mari aja yang pulah dia. Dia wa qalatin nar, berkata pula neraka. Neraka kata, uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin. Aku pula, masuk aku ni orang-orang yang hebat dan sombong. Takabbur, orang besar. Orang-orang berpangkat dan memiliki kedudukan hak duduk masuk dalam aku ni. Memang kalau hak ikut Nabi, kalau Allah Ta'ala sebut dalam Quran hak lawan Rasul, wa qalal mala'ul ladzina kafaru. Al malak ni golongan pembesar. Golongan pembesar, banyak auto kedudukan, dia cepat lupa. Hak duduk minta dengan Tuhan, ya Allah, ya Allah. Hak orang tak ada, duk minta sama dengan Tuhan. Tu sebab tu kadang-kadang bila kita minta tak dapat, kita kena syukur. Boleh jadi bila Allah tak bagi tu lebih baik daripada Allah bagi. Mari pulak ni. Dia tak puas hati tu, mutu dia tu. Mutu lain. Mutu lain. Dua kali lupa dah cerita apa sana ni. Apa dah sana ni? Al-malak. Golongan al-malak. Jadi pembesar. Hak banyak lawan Nabi ni golongan pembesar. Dia rasa dia hebat dia. Jadi kita ni bila kita jadi kadang-kadang Allah Ta'ala rendahkan kedudukan kita, sebenarnya adalah untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta, Allah Ta'ala tak bagi. Selama dia tak bagi, itulah kita minta. Bila dia bagi, kita pun lupa nak minta dah. Boleh jadi permintaan kita tu sebenarnya lebih baik daripada apa yang kita minta. Baik, kembali kepada hadis. Jadi syurga kata yang masuk aku ni orang-orang lemah dan hina. Neraka kata yang masuk aku orang-orang hebat yang sombong. Faqala Allahu azza wa jalla lil jannah, Allah Ta'ala pun kata kepada syurga, anti rahmati arhamu biki man asya. Wahai syurga, engkau ni rahmatku dan aku rahmati dengan engkau siapa yang aku kehendaki. Dan Allah Ta'ala kata kepada neraka, wa anti azabi antaqimu biki man asya mimman asya. Dan engkau pula neraka adalah azabku dan aku akan hukum dengan engkau siapa yang aku kehendaki. Dan Allah Ta'ala kata, wali kulli wahidatin minkuma mil'uha. Bagi kamu syurga, bagi kamu neraka, setiap kamu akan dipenuhi dengan penghuninya.
syurga akan penuh, neraka pun akan penuh. Itu janji Allah. Fa ammal jannatu fala yazalu fiha fadlun hatta yunshi Allahu laha khalqan yuskanu fadlal jannah. Adapun syurga akan senantiasa akan ada ruang. Dia sebenarnya syurga ni luas kan. Oh, bahasa. Hai, kena nanti keluar dalam metro kita banggu 10 banggu pula situ. Dia tak main motor ni. Syurga ni akan penuh. Neraka pun akan penuh. Mahalu, syurga ni luas. Bila orang masuk akan ada ruang lagi. Tapi macam mana Allah Ta'ala penuhkan? Gitu. Dia syurga ni luas. Bila masuk, dia sebenarnya bila masuk pun akan ada ruang lagi. Macam mana Allah Ta'ala penuhkan syurga? Neraka pun lagu tu juga luas neraka ni. Walau banyak mana pun nak masuk manusia dan jin, tetap muat. Macam mana akhirnya Allah Ta'ala penuhkan dia? Dalam hadis sebut, fa'ammal jannatu fala yazalu fiha fadlun. Adapun syurga senantiasa akan ada ruang lebih lah, hatta yunshi Allah laha khalqan yuskanu fadlal jannah. Sehingga Allah Ta'ala ciptakan satu makhluk untuk Allah Ta'ala penuhkan syurga. Jadi bila dah manusia masuk, lalu Allah Ta'ala ciptakan khalqan, ciptaan-ciptaannya untuk Allah Ta'ala penuhkan syurga dengan ciptaan itu. Akhir sekali sempurna, penuh syurga. Penuh tu tidaklah kata sesak-sesak dah, tapi maknanya syurga akhirnya penghuni dia pun cukup. Adapun neraka, fala tazalu taqul hal mim mazid. Neraka ni pula bila masuk, dia pun tanya Tuhan, ada lagi tak tambahan? Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mujadilah, hari di mana kami tak kata kepada neraka, halim talati, wahai neraka, penuh dah ke? Neraka kata, hal mim mazid, boleh tambah lagi tak ya Allah? Jadi jangan ada kata neraka ni, kalau orang jahat berlaku, penuh neraka. Jadi kita buat jahat, biar jahat sungguh. Siapa peringkat Tuhan ni campur orang jahat tu, terlepas neraka masuk syurga. Orang ni bertakar itu boleh bawa kufur. Perkataan itu boleh bawa kepada kekufuran. Kerana dia mempermainkan Allah Ta'ala. Dia ingat main capuk ni, capuk macam orang goreng. Kita ni capuk ada hak tubik daripada kuali kita. Tapi neraka ni bukan peseng lagu tu. Penuh neraka ni. Siapa Allah Ta'ala tanya neraka, penuh neraka? Neraka kata, ya Allah, hal mim mazid, boleh tambah lagi tak? Hatta yada'a 'alaiha rabbul izzati qadamahu. Kata Nabi dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Ta'ala meletakkan kakinya ke atas neraka. Dalam hadis sebut hatta yada'a hatta yada'a 'alaiha rabbul izzati qadamahu. Sehingga mari kok ni pula ni. Mana hari ni banyak gangguan kita ni. Sehingga cerita ni patut takut, tapi oleh kerana gangguan kiri kanan hari ni, ya Allahu Akbar, uji yang berat besar hari ni. Kita perhabis hadis ni lah, patut kita kena sambung semula ni. Hari ni banyak gangguan kita, pukul 8 lebih dah ni. Sehingga Allah meletakkan kakinya
ke atas neraka. Fataqul, neraka pun di saat itu kata, qat wa izzatika, cukup ya Allah demi kemuliaanmu. Akhirnya neraka pun kata cukuplah, penuh setakat ni ya, setakat pun cukuplah, cukup ya Allah. Sehingga neraka pun berhenti minta pasal sudah dipenuhkan dengan itu. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala. La amla'anna jahannam, aku akan penuhkan atau penuhi neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, dengan sekalian jin dan manusia yang berdosa. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu dulu hari ni. Nak sambung lagi tapi masa lewat dah. Yang kedua, hari ni kebetulan ada kiri kanan kita ni jalan, sebelah kiri kanan ada construction. Jadi agak terganggu sikit. Jadi insya-Allah lah. Tak tahulah hak dalam ni dengar ke tak masuk suara dia. Tak apa. Insya-Allah kita sambung. Besok ni sebenarnya ada program. Kalau tidak kena lusa. Kalau lusa boleh ke cuti? Satu hari lagi cuti sok mau berat ni. Ingat kan. Kalau tidak, kalau tak jadi, ana maklum baliklah insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam keadaan itu kita juga tidak lupa untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli syurga dan Allah menyelamatkan kita dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.